Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. أما بعد. إخوة الإيمان, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Alhamdulillah kita dapat bersiaran pada pagi yang penuh keberkatan ini dalam sesi kuliah duha Masjid Negara. Maaf sedikit kelewatan kerana ada masalah teknikal. Apapun, insya-Allah moga-moga kitab yang berada pada sebahagian jemaah Qimatul Zaman Indal Ulama yang sedang kita pelajari, yang sedang kita diskusikan, insya-Allah semoga yang ada buku boleh rujuk, yang tak ada nanti PM tepilah, kita boleh uruskan tuan-tuan ya. Taib. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan melanjutkan perbincangan mengenai tokoh yang agak kontroversi sedikit dan mempunyai sumbangan yang besar dalam perkembangan dakwah Islamiah, tuan-tuan ya. Nama yang ingin kita bahaskan pada halaman 77 yang ada kitab. Ya, kita dah baca masa 2 bulan lepas saya datang ke studio Masjid Negara, tuan-tuan masa tu kita baca apa? Kita dah bahaskan tentang Ibnu Nafis, seorang faqih dan seorang faqih Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan juga seorang doktor. Ya tak? Kita dah baca tentang Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi yang 2 tahun tak tidur, tak baring, tuan-tuan sehari study 12 subjek Imam Nawawi, dan kita baca Imamul Munziri, ya, Imam Ibnu Malik dan beberapa ulama yang telah kita bahaskan pada sesi yang lepas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak berkenalan lanjut dengan seorang lagi tokoh ulama yang begitu menjaga waktunya, nafasnya, detiknya, begitu kedekut dengan waktunya, bakhil dengan jadualnya, tidak membazirkan waktunya dengan perkara yang tidak sepatutnya. Beliau yang dimaksudkan iaitu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Okey, nama dia tuan-tuan Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim ataupun kunyahnya Abul Abbas, lahir 66. Macam mana pula lahir 66 ni? Salah ni tuan-tuan. 66 ni sahabat. Ya, ini tuan-tuan mungkin tabi'in tahun 66. Maka ya, tuan-tuan pengajar ni orang tabi'in yang lahir. Kita nak sebut kat sini tuan-tuan iaitu 66, betulkan tambah 1, 661 Hijrah. Okey, 661 Hijrah, wafat 728. Tertinggal angka nombor 1. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, dengan berbekalkan umur 75 tahun, beliau berjaya menghasilkan banyak kitab, banyak jilid. Majmu'ul Fatawa beliau itu cukup digemari oleh ramai pencipta ilmu. Majmu'ul Fatawa, Majmu' Fatawa ni pula ada bab tasawuf, memuji tuan-tuan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memuji orang-orang sufi. Okey, dia Ibnu Taimiyah ni dia memang suka sayangan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Dan beliau tuan-tuan, dari sudut positifnya Ibnu Taimiyah, walaupun dia buat modul baru Tauhid 3, Uluhiyah, Rububiyah, Asma' wa Sifat tu yang menjadi kontroversi yang saya kata tadi, banyak dipersoalkan, diperdebatkan oleh para ulama. Tapi dari satu sudut yang positifnya beliau ni, iaitu beliau secara terbuka menerima sumbangan Asy'ariyah, iaitu pengasasnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menerima
Dan beliau mengatakan dalam, saya ingat dalam majlis fatwa, beliau mengatakan bahawa benteng akidah ini daripada fahaman-fahaman polik-polik ni, yang poning-poning ni, inilah dia kumpulan Asy'ariyah. Ini menurut Imam Ibn Taymiyah, tuan-tuan. Okey, tayyib. Kemudian tuan-tuan, tadi berapa jilid? Dalam catatan Syekh Abdul Fattah di sini ada 500 jilid. Ikut Ibnu Syakir kata ada 300 jilid. Tuan-tuan, mengikut catatan Imam Az-Zahabi, seperti yang disebut oleh tuan-tuan, Imam Az-Zahabi kata 500 jilid. Jadi macam-macam pandangan lah. Katanya nak ceritanya banyak lah. Banyak, tuan-tuan, sehingga murid beliau yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu, rahimahullahu taala. Ulama-ulama ni, tuan, ada memang dia cuba melaksanakan perkara yang betul lah, tapi manusia ni tak maksum, dia tergelincir juga, adalah silap-silap manusia kan. Jadi kenapa Syekh Abdul Fattah Burudah ni dia tulis juga tentang Imam Ibn Taymiyah? Kalaulah dia tak betul kan, tak payahlah masukkan dalam buku ni. Jadi tuan-tuan, di sana mungkin kita perlu ada sedikit sifat keterbukaan, iaitu penulis kitab kita ni, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, menerima sumbangan Ibn Taymiyah yang betul. Jadi dia masukkan kat sini. Dan saya pernah bersembang dulu dengan ketika mana salah seorang fellow pakar penyelidik di USIM, kursi Mains di USIM, Syekh Al-Alamah Muhammad Awamah. Saya pernah bertanya beliau juga mengatakan Ibn Taymiyah ni banyak sumbangan, walaupun ada fatwa-fatwa dia yang pelik, yang bercanggah dengan ijma'. Maknanya yang polik tu jangan ambil, yang botol tu kita pakailah. Itulah kesimpulan dia, tuan-tuan. Taib. Kemudian tuan-tuan, kata Imam Ibn Qayyim tadi, untuk guru dia ni Ibn Taymiyah ada buat kitab macam-macam, kocik besar, ada bentuk yang kaedah, ada bentuk kertas kerja. Ini semua kesungguhan beliau dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Menurut kitab Al-Wabilus Sayyib, ketika membahaskan faedah zikir, Wabilus Sayyib ni murid dia punya, iaitu Ibnul Qayyim. Tuan-tuan, dua-dua makam ni dekat Damsyik. Dua-dua makam kubur ni saya dah ziarah. Semua kubur awliya, termasuk kubur ulama, tuan-tuan. Ketika lawatan, insya-Allah kita ziarah, kita fatihahkan kepada mereka, tuan-tuan. Jadi dia kata faedah zikir dalam Wabilus Sayyib, disebut oleh Imam Ibn Qayyim, orang yang sentiasa berzikir ni dia ada kekuatan luar biasa, tuan-tuan, sehingga ke peringkat yang karamah. Kita kata orang yang ahli zikir ni orang yang ada karamah kan, yang goma sebut nama Allah, 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 ya Latif, ya Wadud, ya Dzal Jalali wal Ikram, ni orang ada karamah. Jadi ini nak cerita dulu kelebihan zikir, fadilat zikir. Dia ada karamah, kekuatan yang luar biasa, yang tak mampu dibuat oleh orang biasa-biasa kan. Maka dia nak puji tok guru dia lah. Dia nak puji Imam Ibn Qayyim, nak puji Imam Ibn Taymiyah. Dia khabar apa? Dia kata, aku tengok kekuatan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam bidang apa? Sunnah, percakapan, penulisan. Perkara tu sangat mengkagumkan. Dan beliau, dia katakan apa, dalam sehari sebanyak bilangan tulisan seorang penulis dalam tempoh seminggu. Jadi Syekh yang B ni dapat siapkan seminggu, tapi Ibn Taymiyah ni boleh settlekan dalam masa sehari je. Ini kenyataan murid beliau. Murid mesti puji guru lah. Murid sayang guru, dia menyebutkan manaqib, biografi, kelebihan guru dia. Okey, jadi tuan, kita sebutkan juga, memang betul, memang itulah dia Quran, itulah hadis yang menganjurkan kepada kita untuk apa? Memperbanyakkan zikrullah. Orang berzikir, dia otak dia matang. Orang berzikir, akalnya sihat. Orang ahli zikir, akhlaknya mulia. Orang ahli zikir, mulutnya wangi. Kan? Ini ahli zikir. Maka zikir itu yang telah bersebati dalam jiwa kita, memberikan kita kekuatan yang luar biasa, insya-Allah, menghadapi COVID dan sebagainya, tuan-tuan, dengan zikir. Baik. Qala, pendapat yang paling kuat, ini lagi tak selesai lagi ni jumlah karya Ibn Taymiyah, tuan-tuan, sehingga Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah, ni sebenarnya ulama-ulama mazhab Hambali, tuan-tuan,
Maksudnya menyenaraikan Imam Ibn Taymiyah ni sebagai mazhab Hanbali. Yo tak yo tu kita kena kaji baliklah. Sebab beliau ni seolah-olahnya berlepas daripada mazhab. Seolah-olahnya Ibn Taymiyah ni dia mazhab sendiri, mazhab Ibn Taymiyah. Dia tak follow mazhab lain kan. Tapi sebahagian penyelidik mengatakan dia masih bermazhab Hanbali sehingga disenaraikan di kalangan tokoh mazhab Hanabilah. Okey, maka kata Imam Ibn Rajab, karya beliau memenuhi setiap pelosok bumi. Banyak, tak terhitung lah, banyaklah tadi kata 500 lah, 300 lah tuan-tuan, tetapi ceritanya banyaklah ya sumbangan Imam Ibn Taymiyah dalam dunia penulisan, dalam dunia dakwah dan sebagainya. Jadi apa puncanya tadi? Iaitu tentang kekuatan zikir. Zikir menatijahkan perkara-perkara yang baik. Maka ulama tarikat tuan-tuan dia pun bagi kaedah tuan-tuan, iaitu tentang al-waridat. Waridat ini anugerah, kelebihan, ilham. Waridat itu datangnya dengan aurad, dengan banyak berzikir. Orang yang berwirid dia akan dapat waridat. Orang yang berzikir akan dapat anugerah. Tuan-tuan, bukan kita nak cari anugerah, tapi anugerah tu memang anugerah yang Allah berikan kepada ahli zikir, termasuk Imam Ibn Taymiyah. Qala, tuan-tuan, kita teruskan. Okey, dia ni tuan-tuan, kalau saya sebut tadi bukan dia seorang yang alim. Abah dia alim, atuk dia pun ulama-ulama besar. Termasuk nenek dia pun orang alim besar, Ibn Taymiyah ni. Ya, keluarga-keluarga ulama lah. Antara pendorong yang menyebabkan beliau muncul sebagai seorang tokoh yang unggul adalah kerana beliau tak pandai buang masa. Tak pernah buang masa begitu saja. Okey, apa masa dia? Apa pengisian dia? Maka tuan-tuan, inilah trend para ulama. Apa pengisian tuan-tuan? Dia diskusi, ulang kaji, kat rumah ko, musafir ko tuan-tuan, sama je. Ya, di rumah ataupun ketika bermusafir, sihat, bahkan ketika sakit pun tetap dengan mudzakarah, mutalaah, berbincang, berdebat. Itulah kerja dia tuan-tuan. Ya, dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, murid beliau tadi tu, dan dalam kitab yang lain pula disebut kitab Raudatul Muhibbin. Ini kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka ya, saya ketika beliau berkata, kata Ibn Taymiyah, dia tengah sakit, saya ditimpa penyakit. Maka doktor menasihatkan, kalau dah sakit rehatlah tuan. Tak payahlah yo benar menulis banyak-banyak, berjaga malam, tak rehat, ceramah sana sini, dakwah ke sana kemari. Relaxlah pula, ambil dah cuti. Ni doktor bagi macam tu tuan-tuan. Ya, saya ditimpa penyakit, maka doktor kata rehatlah. Tinggalkan, kata doktor, tinggalkan dulu awak punya kerja-kerja ni. Tak payah lagi nak study, membaca, nak mengkaji ilmu, tak payah. Sebab perkara tu nanti akan memberikan mungkin stres, ketekanan pada tuan nanti. Ini nasihat doktor kepada Imam Ibn Taymiyah yang ketika itu sedang sakit. Maka jawab beliau, saya berkata, bukankah apabila jiwa kita tenang, hati kita gembira, kesakitan akan hilang? Ini jawapan Ibn Taymiyah kepada doktor tersebut. Maka doktor kata betul lah. Ya, kalau hati gembira, jiwa tenang, jadi stres tak adalah, hilang lah, penyakit-penyakit akan keluar lah. Kan sebaliknya, kalau kita stres, hati susah, kan malam tak boleh tidur, semua subuh tak kono, jadi akan datanglah penyakit itu, kan tuan-tuan. Maka mendengar jawapan Ibn Taymiyah ni, doktor kata betul, kalau jiwa tenang, hati sonang, sakit hilang. Tuan-tuan, ya. Maka lantas saya berkata, kata siapa? Ibn Taymiyah cakap dekat doktor tu, dengan membaca dan mengkaji ilmu, jiwa saya jadi tenang, hati saya jadi gembira, kan, walaupun sedang sakit. Maka doktor tu cakap, setakat ni belum ada lah pesakit dan macam kau. Ya, pesakit biasa datang minta MC, cuti lama-lama. Kau ni datang tak nak MC, nak terus berkarya, nak terus mengkaji, nak terus membaca. Kata doktor, ini terkeluar dari terapi kami. Ini tak masuk ke kita punya kajian.
Tapi memang kaedah yang betul ialah hati senang, jiwa tenang, tuan-tuan, maka penyakit akan hilang. Jadi dia seronok, dia menghayati, dia bergembira dengan kajian yang dilakukan, kerana bukan memikirkan kehidupan dunia yang sementara, tetapi memikirkan sumbangan-sumbangan tulisan-tulisan itu kalau betul dan baik, maka dia akan membawa ke syurga. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Okey, ini sedikit sebanyak perbahasan tentang Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan, kita nak simpulkan sebelum kita beralih kepada tokoh yang lain, maka kita ambil jalan tengah lah. Memang saya kata tadi dari sudut akidah tauhid tak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipakai di seluruh negara Islam. Okey, kalau di Maghribi, kalau di Mesir, Azhar, kalau di Zaitunah, Tunisia, ya, sistem lama Turos dulu tidak berkenan dengan pendekatan tauhid tiga Imam Ibn Taymiyah, kerana risikonya ialah mengkafirkan orang Islam yang bertawassul. Sedangkan tawassul tu dia perbahasan dia panjang, kan, dia tak boleh menang-menang sonang-sonang kita nak kafirkan. Tawassulnya itu pun dalam Quran, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, sebab jalan. Jadi kenapa Ibn Taymiyah mengkafirkan orang yang bertawassul dengan wali, dengan nabi? Ini jadi isu yang panjang tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu saya katakan tadi, dari sudut apa yang ditulis di sini kita pakailah. Dan kajian ini pun bagi kita berautoriti kerana ditulis oleh seorang syekh yang begitu berpengalaman. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah ni bukan Wahabi. Dia memang orang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita ambil kira apa yang beliau tulis sebagai panduan kita bersama. Maka kita ambil semangat Imam Ibn Taymiyah tadi tu. Dari sudut semangat beliau, jadual beliau, zikir beliau kita ambil. Tapi di sudut fatwa-fatwa beliau yang agak kontroversi, yang itu kita tinggalkan. Selesai masalah tuan-tuan. Tayyib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok pula kepada Imam Asy-Syams Al-Asbahani. Boleh baca dua, Asbahani pun boleh, Asfahani pun boleh. Boleh baca ba, boleh baca fa. Asbaha, Asfaha. Di Iran kan tuan-tuan. Okey, taib. Jadi dia ni pula tuan-tuan, Imam Syams Asy-Syams tuan-tuan Al-Asfahani, dia ni guru Ibn Taymiyah tadi. Imam Ibn Taymiyah pernah mendapat faedah mendengar pengajian Imam Asy-Syams tuan-tuan. Dan style Imam Syams Al-Asfahani apa dia? Dia ni jenis tak berapa nak makan lah, kurang makan. Tuan-tuan dah sarapan belum? Kan kita ni orang Melayu, kita ni likulli makan, setiap tompek kita makan. Ini nasib baik tak boleh makan kat kedai, kita tapau tuan-tuan kan. Okey, jadi Imam Syams Asfahani ataupun Al-Asbahani seperti yang tercatat di sini, kurangkan makan. Tujuan dia apa? Tak nak membazir waktu. Makan banyak buang masa. Makan kalau jenis kedai yang beratur panjang, beratur, saya pergi 2 minggu lepas pergi Penang tuan-tuan, ada satu nasi biryani viral lah. Pergi tengok mangai beratur panjang, tak jadi tuan-tuan. Pokoknya beratur keliling kedai tu. Jadi tuan-tuan kadang-kadang order makan, kalau masak pun, jadi benda-benda tu mengambil masa yang panjang bagi Imam Asy-Syams Al-Asbahani, pembaziran. Dia tak nak join benda-benda membazir ni. Okey, apa cerita dia? Cerita ni tuan tertulis dalam kitab Ad-Durarul Kaminah Imam Ibn Hajar dan kitab Al-Badrut Tali' Imam Asy-Syaukani. Dua imam besar ni tuan menulis tentang Imam Asy-Syams Al-Asfahani. Ya tuan-tuan, iaitu nama dia Mahmud bin Abdul Rahman bin Ahmad. Nama dalam IC dia Mahmud, tapi orang bola dia Syams, mungkin Syamsuddin gitu kan tuan-tuan. Jadi dia kerja mana? Kerja kat kampung dia, macam saya lah, TTDI. Tuan-tuan kan, kerja di kampung dia, maksudnya mungkin mengajar di masjid-masjid di negeri dia kan, di daerah dia ya. Tapi tuan-tuan, Imam Syams Al-Asfahani mahir dalam pelbagai bidang ilmu. Ya, tuan-tuan okey. Lahir tuan-tuan sekalian di Asfahan ataupun Asbahan, kemudian pergi ke Damsyik untuk ziarah Masjidul Aqsa.
Masjid yang ketiga mulia dalam Islam, Al-Aqsa Syarif, tuan-tuan. Tahun 725 dia ke Aqsa, dan di situ orang Aqsa, orang Syam, orang Damsyik ambil manfaat dari kemuliaan dan keberkatannya, bertabarruk dengan ilmu beliau, mengambil istifadah dengan ijazah ilmu Imam Syams Al-Asfahani ketika beliau berada pada tahun 725 Hijrah di bumi Damsyik, di bumi Syam, tuan-tuan. Okey. Taib. Imam Ibn Taymiyah pernah mendengar pengajarannya. Kita cakap tadi kan. Jadi maknanya Ibn Taymiyah pernah berguru dengan Syams Al-Asfahani dan menghormatinya. Ibn Taymiyah menghormati Imam Syams Al-Asfahani. Tuan-tuan, Imam Ibn Taymiyah pernah berkata, diam, tolong diam. Ya, aku nak dengar ceramah, bukan nak dengar korang berburak. Jangan angkat handphone masa kuliah, nak angkat kau keluarlah dewan kuliah, begitulah. Imam Ibn Taymiyah menyuruh orang ramai yang berada dalam pengajian Imam Asy-Syams Al-Asbahani ataupun Al-Asfahani supaya fokus mendengar mutiara ilmu dan hikmah yang disampaikan. Maknanya benda ni hebatlah. Kan? Bukan biasa-biasa ilmu yang disampaikan. Tuan-tuan, tiada orang sehebat beliau yang pernah wujud di Damsyik. Zaman itu, ya, kalau tahun 700 Hijrah itu antara ranking ulama yang terbaik itulah, ya, ketika berada di Damsyik itu Imam Asy-Syams Mahmud bin Abdul Rahman Ahmad, tuan-tuan, Al-Asfahani. Okey. Selesai dekat Damsyik, dia pindah pula ke Kahirah. Maqamnya di Kahirah. Tapi saya sendiri tak ingat mana satu maqam banyaklah maqam di Kahirah ni, tuan. Kubur beliau saya tak ingat. Ya. Apakah mungkin sebenarnya ziarah ataupun tidak, wallahu a'lam bisawab, tuan-tuan. Jadi lepas Damsyik pergi ke Kahirah, maka banyaklah nukilan cerita tentang keilmuan, kehebatan Imam Syams Al-Asfahani, tuan-tuan. Apa dia tadi? Makan dia sikit. Kenapa? Mengelakkan masa terbuang. Lepas tu makan banyak sakit perut. Makan banyak kan, tuan-tuan, nak buang air. Jadi nak elakkan ulang-alik pergi tandas, tak payah. Makan banyak. Kita rumah kita hari ni 5 tandas. Sebab apa? Makan 5 kali. Orang dulu, tuan-tuan, cerita tandas ni macam tak ada sangat lah. Cerita hammam ni, bila air ni tak berapa nak ada cerita-cerita tu. Sebab membayangkan mereka ni tak ada tak membazir waktu dengan makan. Jadi sebab tu, tuan-tuan, kata Syekh Abdul Fattah mengulas tentang perkara ini, lihatlah betapa mahalnya harga waktu masa di sisi mereka, di sisi Imam Syams Al-Asbahani. Kan? Bernilai. Waktu tu diisi dengan ilmu. Tak nak makan, sekarang tak nak ke tandas, rugi masa. Alangkah prihatinnya beliau terhadap ilmu. Ada ke tuan-tuan orang macam ni? Ada. Sanggup tahan lapar, sanggup tahan koncing kalau dia punya artis yang diminat tu sedang berlakon. Penyanyi yang disuka tu tengah nyanyi. Pemain bola yang disuka tu sedang beraksi. Solah tengah main. Dia tahan koncing. Penonton ni lah, penonton yang ta'assub ni, yang goma ni. Kan? Tapi untuk ilmu kita tak tahan. Untuk dunia kita sanggup bersusah payah. Ini, tuan-tuan, perbandingan yang patut menjadi muhasabah kita, agar, tuan-tuan, akhlak contoh yang ditunjukkan oleh Imam Mahmud bin Abdul Rahman ini ataupun Syams Al-Asbahani menjadi sedikit sebanyak contoh yang menjadi motivasi kita bersama. Dan kita dah baca dulu, tuan-tuan, ada imam-imam kita ni memang waktu yang paling dibenci waktu apa? Waktu makan. Kan? Kita kalau fizikal Masjid Negara ni okey juga kan, kita ada waktu rehat, ada minum, siap ada makan tengah hari kan. Tuan-tuan, ada imam yang dikata apa, waktu yang paling dia bonci ialah waktu makan. Kenapa? Itulah asasnya tadi. Bagi mereka itu pembaziran waktu. Bagi mereka, tuan-tuan, sekarang dah sakit perut, dah habis masuk ke tandas. Perkara itulah yang menyebabkan mereka tidak gemar untuk banyak makan. Okey, tuan-tuan sekalian. Okey, sebelum kita pindah kepada tokoh yang ketiga, Imam Asy-Syaukani, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan kepada sebuah lagi buku yang dicetak pada tahun 85. Bagus sangat buku ni, orang Kelantan, ulama Kelantan yang tulis. Revolusi Menjaga Masa Menurut Al-Quran. Cubalah tengok, tuan-tuan, kalau ada cetak lagi. Ni pun saya pinjam kat Masjid Sendeng ni, kitab ni, tuan-tuan. Ya?
resolusi menjaga masa menurut Quran. Bagus. Kitab ni kocik, tuan-tuan cuba cek kalau ada cetak, pergilah beli kan, dapatkan manfaat. Sebab dalam buku ni tuan-tuan, saya tertarik dengan doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang berdoa, Allahumma la tada' lana fi ghamrah wa la ta'khudhna ala ghirrah wa la taj'alna ma'al ghafilin. 3 poin, 3 doa, 3 rangkap doa yang dibacakan oleh Al-Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami dalam sengsara, ghamrah, ghamarat, sengsara iman, sengsara ilmu, sengsara jahil, maksudnya sengsara penyakit COVID, sengsara lah. Ya Allah, jangan biarkan kami dalam keadaan yang sengsara. Kemudian wala ta'khudna ala ghirra, jangan ya Allah engkau, dia kata apa, menyiksa kami secara mengejut, ataupun kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami tak ada amalan, yang tak bersedia, dalam keadaan leka, ala ghirra. Dan wala taj'alna ma'al ghafilin, ya Allah, kata Imam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, jangan jadikan kami di kalangan orang yang lalai, orang yang cuai. Tuan-tuan ini doa Sayyidina Abu Bakar yang dimuatkan dalam buku ni. Dan tuan-tuan, menarik juga apa yang beliau senaraikan tentang penekanan Quran tentang masa dan istilah-istilah waktu dalam Quran. Kan saya share tuan-tuan. Yang pertama disebut sebagai lamhah, lamhatin. Dalam Quran ada kalimah lamhah ataupun lamh, tuan-tuan. Bukan laham, laham tu daging, ni lamh, lam mim ha, bukan lam ha mim, lam mim ha, lamh, lamhah, detik, waktu. Quran ada sebut. Yang kedua, Quran ada sebut kalimah sa'ah, la yastakhiruna sa'ah. Yang ketiga, Quran ada sebut al-waqt. Waktu ni dah bahasa Melayu lah, tadi Melayu kan lah, jadi bahasa kita. Waktu, miqat, mauqut, ni waktu yang ketiga. Yang keempat, hin, hina, ketika kan. Yang kelima, nahar, siang. Yang keenam, lail, malam kan. Yang ketujuh, Syekh Ustaz Abdullah Qari ni disebut yang ketujuh al-yaum, yaum, maliki yaumiddin, yaum, hari. Yang ke-8, syahr, syahrul Ramadan, syahr, bulan. Yang ke-9, iddah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, iddah, tempoh. Yang ke-10, ahad, al-ahdu, masa juga. Yang ke-11, tahun, am, ataupun yang ke-12, sanah, am, tahun juga. Okey. Yang ke-13, ajal, thumma qada ajala wa ajalum musamma, ajal. Tuan-tuan, ajal tu kita terjemah ajal lah, waktu kematianmu. Ya, kemudian yang ke-14, abada, selama-lamanya. Ya tuan-tuan, itu 14 kalimah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, penegasan, penekanan tentang istilah-istilah yang terkait dengan waktu. Okey. Saya nak bagi share nombor 1 je lah. Contohnya tadi, lamhil basar, wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Itu satu ayat dalam suratul Nahl. Satu lagi dalam suratul Qamar, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Lamh, lamh itu apa? Dan perintah kami hanyalah sepatah kata, yakni kun, perintah, secepat lamhil basar, kelipan mata. Okey, ataupun disebut dalam ayat yang tadi suratul Nahl, dan tiadalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekelip mata, ataupun akrab, lebih cepat daripada sekelip mata. Ini semua kuasa Allah Taala. Okey tuan, cuma dalam isu sekelip mata ni, saya pernah ijazahkan pada tuan-tuan dulu dalam kuliah, kita ijazahkan amalan tahlil khusus, nama dia. Kalau tuan-tuan boleh ikut sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, tahlil. Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, jelas fi kulli lamhatin, pada setiap lamhah. Ini kaitan dengan ayat ni tadi, lamhah. Setiap kelipan mata, lamhah, lamhah. Ya. Wa nafasin, nafas yang keluar masuk. Adada ma wasi'ahu ilmullah, seluas ilmu Allah. Cuba cek ustazah. Ada satu Haji Rahman hantar tu, jumlah kelipan mata, jumlah nafas kita keluar masuk pada setiap hari tu. Ada dalam tu. Ya, tuan-tuan, dalam grup Azin. Ya, tuan-tuan, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Memanglah fi kulli lamhatin wa nafasin itu zikir tambahan. Tambahan Al-Imam Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani rahimahullahu taala wa radhiyallahu, memang tambahan, tuan-tuan. Tetapi ya, kita sebutkan bahawa zikir itu kita ambil, ulama ambil daripada pesanan Nabi SAW kepada Sayyidah Juwairiyah, yang Nabi tengok dia daripada subuh tadi, pukul 7 habis subuh, stay lagi sampai ke zuhur, ibadat, solat banyak. Kan Nabi kata kepada Sayyidah Juwairiyah, iaitu banyakkan baca apa? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Nabi kata baca 4 kali 5 kalimah ni, baca 4 kali, fadilatnya sama macam kau duduk berwirid berjam-jam tadi. Dari sudut fadilat dia. Kenapa tuan-tuan fadilatnya besar? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Banyak mana tasbih dengan tahmid tadi, subhanallah wa bihamdihi, sebanyak, tuan-tuan, ya, sebanyak mana? Iaitu bilangan makhluk. Nak kira makhluk macam mana? Kan yang ikut online pun tuan-tuan dah 50 orang. Yang tak ikut ada 50,000 orang. Orang kampung ni banyak mana makhluk tu, manusia, jin, malaikat, semua makhluk kan, binatang. Tuan-tuan, ada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk, wa ridha nafsihi, dengan keridaan Allah, wa zinata arsy, seberat arasy Allah. Nak timbang macam mana arasy? Kan? Bukankah arasy Allah tu dipikul oleh 8 malaikat? Kan? Tuan-tuan. Lagi, wa zinata arsy wa midada kalam wa midada kalimatihi, sebanyak ilmu Allah. Dakwat yang menulis ilmu Allah. Dakwat yang ni pun dah banyak. Dakwat yang Imam Syekh Abdullah Qari ni pun dah banyak. Banyak ilmu. Tuan-tuan, wa midada kalimatihi, tuan-tuan, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca 4 kali. Ini anjuran Nabi SAW kepada isteri baginda Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha yang banyak ibadah. Nabi kata waktu ada amalan yang sedikit tapi pahalanya besar, pahalanya banyak. Sehingga Ustaz Muhadir kita, tuan guru kita Ustaz Muhadir bin Haji Jul, dia ada tulis amalan sikit pahala berganda, kan, buku beliau kan, tuan-tuan. Okey, jadi maknanya saya nak kaitkan tadi lamhah. Fi kulli lamhatin. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Maka sebanyak mata yang berkelip. Berapa mata yang berkelip? Sehari purata kita berkelip 48,000 kali. Lamhatin. Nafas kita berapa? 24,000. Nafas kita keluar masuk 24,000. Lebih kurang itulah tuan-tuan. Banyak mana gandaan zikir tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Banyak mana pahala tahlil tu? Banyak mana pahala subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Banyak mana pahala tuan-tuan. Itu anugerah Allah. Kita ambil amalan mana yang kita mampu lakukan, tuan-tuan. Itu lamhah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berapa kali tadi? Lamhatin sebanyak 48,000, nafas kita sebanyak 24,000 sehari. Adapun ilmu Allah, tuan, lautan yang tidak bertepi, kita poi masuk laut, colup, tuan-tuan, yang bertitik 2-3 titik keluar, itulah ilmu kita. Yang selain itu ilmu Allah Taala yang sangat luas. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lanjutkan lagi tuan-tuan, ya, dengan tokoh yang ketiga, iaitu Imam
Muhammad bin Ali. Kita kadang-kadang tahu kola dia yo Syaukani, tapi nama dalam IC dia Muhammad bin Ali. Kalau Imam Bukhari tuan-tuan, apa nama dia? Siapa tahu cuba jawab. Nanti Ustaz Zahir bagi hadiah burger tuan-tuan. Imam Bukhari lah nama penuh dia pun, nama IC dia Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail, tuan-tuan ada ya. Taib. Jadi kalau kita tengok ya, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dia macam Imam Nawawi lah, sehari 13 subjek. Ya, dia pernah tulis dalam kitab Al-Badrut Tali'. Kan tadi ada Badrut Tali', tuan-tuan. Badrut Tali' ni dia yang tulis, Syaukani yang tulis. Tadi dia puji Imam Syams Al-Asfahani yang kurang makan, tak nak ke tandas, buang masuk. Sekarang ditulis pasal diri dia juga. Maksudnya penulis menceritakan pengalaman diary dia, ditulis. Ya, siapa dia tuan-tuan? Asy-Syaukani menulis dalam kitab beliau sini dalam Badrut Tali', buku tentang bagi rafi ulama. Maka beliau kata sehari beliau mengajar 13 mata pelajaran. Okey. Kadang-kadang beliau belajar dan ada masa tuan-tuan dia mengajar. Tu deh. Sebab tu ada pepatah kata apa? Urdu aliman au muta'allima. Tuan-tuan wala takun imma'ah. Ni saya baru baca ni. Dia kata apa? Hendaklah kamu jadi orang terpelajar, pandai mengajar ataupun orang yang belajar. Itu je kamu punya hidup ni. Sama ada kita hari ni saya mengajar, kalau saya tak mengajar saya belajar. Itu je pusingan kehidupan kita. Tuan-tuan. Kalau ada kemampuan mengajarlah. Tapi sebelum nak mengajar mesti belajar. Sebab tu Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, man qara'a al-Qur'ana wa aqra'ahu. Baca dulu baru boleh membacakan kepada orang lain. Kita kena qari baru boleh jadi muqri. Kita kena jadi tuan-tuan muta'allim, pelajar, baru kita boleh jadi muallim, guru. Tapi kehidupan kita ni macam apa yang ditunjukkan oleh Asy-Syaukani di sini rahimahullahu taala, tuan-tuan, belajar dan mengajar. Tuan-tuan, jangan jadi imma'ah, orang yang tak ada pendirian. Imma'ah ni kenapa? Tak ada ilmu. Kan belajar malas, nak jadi alim jauh sekali lah. Maka tuan-tuan, sebab itu Asy-Syaukani dia kata apa? Kalau saya tak mengajar, saya belajar. Dua tu je jadual dia, tuan-tuan. Okey. Baik. Qala, perkara ini berlaku beberapa ketika. Mungkin peringkat awal, peringkat sederhana, tuan-tuan, ya. Kemudian beliau berhenti belajar. Jadi tak adalah buat online lagi belajar dah. Tak ambil lah khusus lagi dah. Tak adalah nak sambung PhD ke apa, dah berhenti. Kenapa? Demi memperuntukkan seluruh waktunya kepada student dia, pelajar dia. Sebab kan kalau saya pergi kelas, siapa nak ngajar student saya? Kan? Jadi sebab tu saya fokus penuhnya untuk mengajar saja. Mereka memperuntukkan 10 waktu untuk bersama Imam Asy-Syaukani. Murid kanan tadi ni, kalau kata dia bahagikan sehari semalam tu 13 waktu, kalau katalah sehari tu 15 jam, ambil 10 jam dengan imam. 10 jam sehari, fokus pulun mengaji, tuan-tuan. Sehari semalam dalam pelbagai disiplin ilmu. Memang kepakaran Imam Syaukani ni dia merentas banyak bidang. Tafsir dia, tuan-tuan, memang tafsir yang dirujuk, Fathul Qadir. Kemudian tuan-tuan, kitab dia yang dibaca di Al-Azhar, yang jadi silibus kami di Universiti Al-Azhar dulu, kitab Nailul Autor, kitab hadis. Dibaca kitab ni, silibus Al-Azhar. Kalau tuan-tuan tanya, Syaukani ni mazhab apa, Ustaz? Syaukani ni mazhab Syaukani. Bermaksud dia ni berijtihad dan menganggap bahawa dia dah sampai kepada level yang tidak wajib terikat dengan mazhab. Okeylah. Kalau macam mana ragamnya, tuan-tuan, cara jadual dia, pengisian waktu dia macam mana, maka okeylah dia jadi seorang mujtahid yang tidak terikat dengan mazhab. Tapi kita, tuan-tuan, tak payahlah nak act pun, nak tunjuk terror, nak tunjuk handa pula, tak nak pakai mazhab. Kita terikat dengan mazhab, maka kita pun alhamdulillah, tuan-tuan, mudah. Kajian-kajian, ya, penyelidikan fatwa semua ada yang diwartakan, ada irsyad fatwa sebagainya, kita follow lah, tuan-tuan, pandangan-pandangan itu
untuk dijadikan panduan dalam amalan harian kita, dalam aktiviti harian kita, tuan-tuan. Okey. Imam saya kata tadi Asy-Syaukani, dua kitab yang saya ingatlah, tuan-tuan, Fathul Qadir, kitab tafsir yang menghimpunkan riwayat dengan dirayah, riwayah dan dirayah. Dan juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dia mengarang kitab Nailul Autar hadis. Ini silibus Al-Azhar dulu. Okey, ya. Disiplin tinggi. Dia semua kitab, isi kitab kita ni cerita pasal disiplin lah. Disiplin ada, semangat ada, taufik Allah Ta'ala yang pertama, okey lah dia. Tapi kalau dia pandai macam mana pun, banyak mana kemudahan dia ada pun, tuan-tuan, mewah macam mana pun, kalau dia tak ada disiplin, hancur. Kan, saya kira tuan-tuan semua bersetuju kan? Tak ada disiplin, out. Tuan-tuan Jadi, dengan penyusunan waktu yang konsisten, tuan-tuan, peruntukan waktu yang banyak untuk student-student dia, melahirkan ulama-ulama, tuan-tuan ilmu dia pula merentas pelbagai bidang. Sebab tu saya kata tadi, dia mujtahid, layak digelar mujtahid, tak pakai mazhab. Tak apalah, sebab dia dah ada mazhab dia, tuan-tuan. Dan maksudnya pun, tuan, sehingga beliau mengatakan haram bermazhab. Macam mana maksud orang bermazhab? Dengar baik-baik. Apa yang beliau maksudkan ialah, tuan-tuan, maknanya orang tu dah alim, dah sampai kepada maqam ijtihad, bagi sepatutnya dia tidaklah perlu mengikut fatwa yang lain, dia kenalah buat kajian sendiri. Maka dia gunakanlah kemampuan dia, keilmuan dia untuk mengeluarkan pandangan-pandangan dia. Itu maksudnya haram bagi orang alim, ulama-ulama yang cukup syarat untuk bermazhab. Imam Syafi'i tak bolehlah ikut fatwa mazhab lain, dia ada fatwa kajian dia sendiri. Imam Ahmad tak bolehlah ikut mazhab lain sebab dia ada pandangan sendiri. Tuan-tuan, bagi mereka ni, tuan, ulama-ulama yang mujtahid ini, maka mereka tidak perlu bermazhab sebab dia pembina mazhab, dia mengasaskan mazhab. Tapi untuk kita orang awam, tuan-tuan, haram pula kita berijtihad kerana kita tidak ada alat yang betul, tak ada mekanisme ijtihad yang betul, menyebabkan kita terabur-rabur, tuan-tuan. Maka kita cukuplah dengan mazhab Syafi'i yang ada. Kalau nak keluar mazhab pun ikut keadaan, ikut suasana, ikut fatwa yang membenarkan kita keluar dalam mazhab, kerangka mazhab Syafi'i pada beberapa keadaan sahaja. Okey. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Okey, apa lagi jadual dia, tuan? Dia mufti, dia qadi, tuan-tuan, selama 20 tahun. Tuan-tuan 20 tahun jadi mufti, 21 tahun jadi qadi. Tuan-tuan, ya, meninggal setelah meninggalkan ataupun berjaya menghasilkan banyak karya, dikatakan 114, termasuk dua kitab yang saya sebut tadi, Nailul Autar dengan Fathul Qadir, rahimahullahu taala, Imam Asy-Syaukani. Cuma, tuan-tuan, begitulah kalau orang yang mujtahid ni dia komen ulama lain, itu sama-sama dia lah. Kita orang awam, tuan, kita berbaik sangka dengan ulama, kita jangan campurlah benda-benda yang kita tak faham ni, tuan. Kita pegang ialah apa yang disampaikan oleh ustaz kita, tok-tok guru kita yang ada tauliah, yang betul akhlaknya, yang lurus akidahnya, kita pakailah yang tu, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak teruskan pada pagi ini, ya, iaitu tokoh yang keempat, Al-Imam Al-Alusi. Bukan halus, Alusi. Ya, tuan-tuan, ini pun hebat. Nama dia Mahmud bin Abdullah. Dalam IC namanya Mahmud. Digola Abu Thana Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, mufti Baghdad dan khatimatul mufassirin. Jadi, tuan-tuan, di Baghdad ketika itu tahun 1200, sekitar 1250 mungkin, ya, ketika beliau dilantik menjadi mufti 1240 mungkin, tuan-tuan. Wafat 1270, lahir 1217. Okey, tuan-tuan, beliau ni apa tadi? Mufti Baghdad dan khatimatul mufassirin, maknanya tak ada ulama sehebat beliau dalam bidang tafsir. Selepas kewafatan Imam Alusi dah tak ada lagi dah. Tafsir dia apa namanya? Ruhul Ma'ani, kan? Kitab Ruhul Ma'ani, tafsir Imam Al-Alusi. Dan tuan-tuan, Syekh Abdul Fattah, pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Fattah Abu Udah, dia dalam kitab yang lain, kitab Al-Ulama'ul Uzzab,
Apa maksud uzab? Ulama-ulama yang bujang. Disenaraikan yang bujang, Ibnu Taimiyah, Imam Alusi pun termasuk yang bujang. An-Nawawi, 3 yang saya ingat. Ya, Al-Alusi ni termasuk ulama yang tak berkahwin. Nanti cek baliklah. Saya rasa betul tu Mahmud bin Abdullah. Okey. Lahir 1217, wafat 1270 Hijrah. Okey, tuan-tuan, apa rahsia dia yang boleh kita pelajari, yang boleh kita contohi? Jaga setiap detik yang berlaku. Supaya apa? Ilmu bertambah. Jadi kita tuan-tuan macam itulah. Masuklah sikit online kuliah. Masjid Negara free lah. Yang berbayar pun ada kemampuan, masuklah. Daripada kita online benda lain kan. Baik kita masuk perkara-perkara yang menambah ilmu kita. Betul? Ilmu bertambah. Kemudian tuan-tuan tak pernah lalai. Apa tujuannya? Mencari faedah yang baru. Ilmu-ilmu fawaid ni apa nak di-sharekan. Penemuan-penemuan baru, penyelidikan dan kajian sentiasa dibuat. Tuan-tuan, dan memburu penemuan kajian yang hebat. Dan Imam Alusi ni dikatakan kajian-kajian dia memang berkualiti. Semua ulama kita begitulah. Tuan-tuan, kajian mereka berkualiti. Mungkin hari ni kalau kita kata tesis saya kualiti Ustaz, tak juga kan. Kadang orang tak baca pun tesis kita ni. Saya punya assignment hebat, tak juga sebab kita copy paste. Tapi kajian mereka tuan-tuan termasuk Imam Al-Alusi rahimahullahu taala, kajian yang begitu berkualiti, hebat, manfaat, barakah. Kan? Qala, siang dia buat apa? Siang dihabiskan mengajar dan berfatwa. Ini waktu siang beliau. Ya, mengajarlah, buat kuliah. Okey. Kemudian ada sesi fatwa kalau orang tanya kan. Okey, malam dia tak pergi mengajar, malam dia menulis. Kan tuan-tuan, sebab tu mungkin pasti saya sebut kan, susah kita nak cari ulama yang petah berceramah, pandai mengajar, orang suka ikut kuliah dia, dan dia juga boleh menulis. Susah, tak ramai. Yang boleh kita tunjukkan dengan jari kita, Syekhuna Al-Allamah Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kitab dia banyak ratus, semua bahasa Arab. Nampak penyusunan jadual ulama tuan-tuan. Beratus-ratus kitab dia dalam bahasa Arab. Masa bila Syekh tulis, kebanyakan Syekh tulis masa kat Mesir. Syekh Nuruddin tuan-tuan masa di Mesir, kami sempat belajar dengan beliau. Alhamdulillah, saya dan partner saya dalam menterjemah ni Dr. Ustaz Kushairi, Kiai Kushairi Hamdan. Memang kami mengaji, dan ramailah ulama-ulama asatizah sekarang ni tuan-tuan yang top 10 Malaysia ni, kebanyakan kalau di Mesir semua merupakan anak didik Syekh Nuruddin Al-Banjari. Banyak kitab beliau, semua bahasa Arab. Sekarang ni barulah usaha murid-murid beliau nak terjemah dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia kan tuan-tuan. Okey, jadi malam menulis, siang mengajar, ada idea, malam kumpulkan balik apa yang ada tuan-tuan, ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, dia kata apa tuan-tuan? Pada paginya pula beliau akan memberikannya kepada penulis yang ditugaskan di rumahnya. Dia ada petugas dia. Dia ada pekerja dia, digajikan orang. Tuan-tuan, okey, kau pukul 12 malam dan siap Kojo Dan. Ya, nanti esok dan bagi kau siapkan, kau edit balik. Mungkin bahasa nak bagi cantik sikit ke. Kan sebab tu Bapak Menteri kita, Sahibul Samah Datuk Seri Menteri kita tuan, pun banyak buku sebab dia ada tim penyelidik dia dulu masa di Unity lagi. Sebelum pensyarah Unity, pensyarah USIM kan dia ada tim. Beberapa student ini bertugas, ya, yang mungkin digaji sebagai staff Dr. Zul menulis. Jadi benda tu menyimatkan masa. Ada yang edit. Poin asal beliau, tapi dah ada bahan, korang tolong susun balik. Kan menyimatkan masa. Ini yang berlaku bukan pada Wazirul Awqaf kita saja, bukan pada Bapak Menteri kita saja, tetapi pernah dilakukan oleh Al-Imamul Alusi Abu Thana Syihabuddin rahimahullahu taala. Siang ceramah fatwa, malam menulis, pagi esok dia akan serahkan manuskrip itu, bahan-bahan yang dia dah siap tu, bagi dekat editor untuk menyemak. Kan cantik tuan kan? Tayyib, qala, mereka menyelesaikan dalam masa 10 jam. Siapa mereka ni? Tim editor ni. Kan editor ni selesaikan kerja-kerja bahan cetak ini yang perlu diterbitkan nanti, dia selesaikan dalam tempoh 10 jam. Itu dia punya KPI dia, tak boleh lebih. Cepat masa kan. Siang tuan-tuan, siang mengajar 14 subjek. Tuan-tuan, yang tadi 13 subjek siapa? Imam Syaukani, Imam Nawawi 12 subjek.
Ni semua rajin. Imam Syafi'i tuan-tuan daripada subuh kan sampailah nak ke zuhur mengajar. Duduk je. Saya adalah les sejadah ni, adalah les kapet ni tuan-tuan. Dia duduk sampai kena buasi lah penyakit Imam Syafi'i. Terlampau lama duduk. Tuan-tuan kan? Rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhum ajma'in tuan-tuan. Okey, menulis dan tafsir beliau yang kita sebut tuan-tuan Ruhul Ma'ani menjadi tafsir yang unggul yang dirujuk sepanjang zaman. Memanglah ya, tafsir-tafsir yang cukup hebat tuan-tuan. Antaranya Ruhul Ma'ani. Ya, kitab ini dikarang pada waktu malam. Dalam kitab itu dimuatkan sekali, kitab tafsir itu dimuatkan sekali apa? Bait-bait syair. Untuk apa? Bagi orang kaitkan bait syair itu dengan huraian-huraian tafsir yang beliau kemukakan. Tuan-tuan ya. Taib, ada masa lagi? Sekarang berapa? Allahumma salli. Okey, kita ada masa lagi tuan. Insya-Allah lagi 20 minit. Ya. InsyaAllah kita boleh teruskan lagi tuan-tuan. Sementara tu kita selawat sikit. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, ajal maut di tangan Tuhan. Betul? Maka tadi kalau ikut buku yang saya promosikan kepada tuan-tuan ni tadi, Revolusi Menjaga Waktu, karya Tuan Guru Syekh Abdullah Al-Qari, kan ada perkataan ajal. Ajal kan? Maka ajal itu juga tuan-tuan merupakan kaitan dengan waktu, dengan masa kan? Walladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalum musamma. Dialah menciptakan kamu daripada tanah. Kan? Sudah tu ditentukan ajal, waktu kematianmu, dan ada lagi satu ajal yang ditentukan, iaitu ajal itu yang kedua maksudnya hari kebangkitan, ajal. Kenapa tuan-tuan saya mulakan dengan kalimah ajal yang kita petik daripada Quranul Karim? Kerana tokoh yang kita bicarakan sekarang ni, Abdul Hayy, merupakan ulama yang meninggalnya ketika berusia 39 tahun. Masya Allah. Kan, cik-cik berapa dah? Ada 60, 65. Akak-akak berapa? Pek 8. Abang? Pek 3. Yang muda-muda sikit berapa? 28. Tuan-tuan, ada di sini Imam Laknawi Abdul Hayy rahimahullahu ta'ala meninggal umurnya 39. Ajalnya cepat. Tapi tuan-tuan, angka yang sedikit itu tidak bermaksud dia meninggalkan jasa yang kecil. Bahkan beliau meninggalkan jasa yang begitu besar kepada ummah. Apa yang ditinggalkan oleh Abdul Hayy Al-Laknawi, iaitu sebanyak 110 karya penulisan. Kan?
Kita 39 pun tuan-tuan mengangkat lagi kan. Tapi beliau tuan-tuan rahimahullahu taala, ya, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau yakni Imam Abdul Hayy Al-Laknawi, orang Lucknow lah ni, India kan, baru sahaja meninggalkan kita. Baru saja meninggalkan kita tu maknanya 30 tahun 40 tahun lepas lah. Sebab buku ni pun tuan-tuan, Syekh Abdul Fattah ni pun meninggal tahun 97. Kan 97 dia meninggal. Jadi Syekh Abdul Hayy ni dia bukanlah ulama-ulama yang lama, tapi moden, baru nikahkan kita. Berapa umur dia tuan ketika tahun 1304? Sekarang 4141 ke 442? 1442 Hijrah. Kan 40 tahun yang lepas tuan-tuan, ya, ketika itu beliau meninggal umurnya 39 tahun. Tuan-tuan boleh bayangkan 39 tahun. Tuan-tuan meninggalkan lebih daripada 110 penulisan. Tuan-tuan, ada di antaranya menjangkau beberapa jilid dan ada yang nipis, beberapa helaian kertas kerja sahaja. Dan pastilah apa yang Syekh Abdul Hayy ni tulis berkaitan dengan perkara yang bermanfaat. Dan lazimnya tuan-tuan ulama India, kepakaran mereka dalam bidang apa? Hadis kan. Kepakaran mereka dalam bidang hadis. Secara jujur saya belum kaji lagi tuan-tuan apa yang lebihan ataupun maklumat lanjut tentang Imam Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi ni, saya tak dapat nak ceritalah sebab saya tak ada kajian lagi. Cuma tuan-tuan 39, bayangkanlah 39 dapat tulis 110 kitab. Bayangkan tuan-tuan Imam Nawawi 46, Khalifah Al-Adil siapa? Umar bin Abdul Aziz pun 40-an saya ingat umur, kena racun kan. Tuan guru kami, guru kepada guru kami, ayahanda kepada Syekh Murtada tu Sayyidi Syekh Ahmad, meninggal pun tuan awal 50-an ataupun katanya 49 umur dia. Tapi jasa dia, subhanallah, anak 40 orang, mazhab Syafi'i terus mantap kat Negeri Sembilan, tarikat berkembang di Negeri Sembilan. Ini Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Linggi, umurnya tak banyak, tak sampai 50 pun. Ini tuan, umur itu bukan ukuran bagi mereka yang pandai memanfaatkan usianya. Bagi mereka yang menghargai nikmat Allah Ta'ala, maka berapa pun Allah pinjamkan umur bagi dia, dia akan gunakan sebaik mungkin sebagai saham akhiratnya, memberi jasa kepada masyarakat yang ditinggalkan. Abdul Hayy Al-Laknawi. Kemudian termasuk tuan-tuan nama ulama India juga At-Tahanawi. Namanya Ashraf Ali At-Tahanawi rahimahullahu taala. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah kena ingat dia ni bukan mengaji di Mesir je, dia mengaji bukan di Syria je, dia juga mengaji di India. Hadis, memang hadis tuan-tuan yang champion hadis ni ulama-ulama India, Pakistan kan, itu tak boleh nafilah. Mungkin sebahagian di Bangladesh kan. At-Tahanawi tuan-tuan wafat 81. Wah. Double daripada umur Abdul Hayy Al-Laknawi tadi Umur 81 baru meninggal Syekh Ashraf. Tuan-tuan, ya. Kemudian dia kata apa? Karya penulisan beliau beribu. Yalah. Dahlah rajin, tekun, cerdik, pandai, jaga masa, umur panjang. Banyaklah dia boleh tulis kan. 100 apa tadi? Banyak karya beliau beribu, 1000 buah. Ya. Beliau merupakan antara tokoh ulama yang sangat menghargai nilai waktu yang sedikit, mengisinya dengan hasil tulisan yang banyak. Kan, bakat menulis yang ditunjukkan oleh ulama tuan menyebabkan kita hari ini terhutang budi dengan mereka. Kita dapat merujuk tulisan-tulisan mereka yang berkualiti, yang bermanfaat, yang penuh keberkatan, menjadi panduan suluhan kita bersama tuan-tuan, termasuk tuan-tuan Syekhul Hadis At-Tahanawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, ya, mungkin sebagai penutup untuk sesi pada pagi ini, insya-Allah kita habiskan kesimpulan, ya, dalam tajuk yang dimuatkan oleh Syekh Abdul Fattah di sini tuan, ya, iaitu tentang karya ulama terdahulu melambangkan penjagaan masa di sisi mereka. Yang beribu, yang beratus, yang berpuluh tadi tuan, apa punca dia? Mereka jaga masa. Kita hari ini acah-acah
busy, tak ada masa. Quran pun tak baca, wirid pun tak baca, selawat pun tak baca, buku pun tak baca, nak ikut kelas pun tak sempat. Acah-acah busy. Tuan-tuan, kenapa orang dulu boleh siap semua? Kerana keberkatan waktu. Kenapa kita tak boleh buat langsung? Kerana keberkatan waktu telah dicabut pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kan sibuk dengan benda lain, tapi benda penting-penting, benda akhirat kita tak buat, tuan-tuan. Maknanya keberkatan waktu tu telah dicabut daripada umat Islam hari ini. Kan kita lekor bergaduh, lekor bincang benda yang remeh-temeh. Kan tumpu pada benda yang tak sepatutnya, menghabiskan waktu dan duit kita, tenaga kita, pemikiran kita pada benda yang tak sepatutnya. Tapi benda yang wajib, yang fardu ain, yang fardu kifayah ini kita tak selesaikan. Okey. Kata Syekh rahimahullahu taala di sini, saya nyatakan beberapa ungkapan berharga daripada guru kami, Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahullahu taala. Tuan-tuan, Syekh Zahid Al-Kautsari ni dia banyak kitab, ulama hadis, ulama usul fiqh, dan dia ni digeruni jugalah oleh saudara-saudara kita yang Wahabi ni, tuan-tuan, yang ulama India. Menyentuh perihal karya agung tulisan ulama dulu. Beliau fokus kajian pada ilmu tafsir. Ketebalan hasil karya tersebut menggambarkan kepada kita bagaimana ulama dulu sangat memelihara, menjaga waktu mereka. Tuan-tuan, jadi waktu jaga, kurang cakap, kurang makan, kurang tidur, qillatil kalam, qillatil manam, qillatil kalam. 3 ni kurang, jadi wali gitu. Kan? Sebab tu dalam pengajian STT saya, Siji Tarikat Tasawuf, kan kita ada dalam bab yang pertama tu saya terangkan. Manusia ada 3 jenis. Ada, tuan-tuan, sufi, yang kedua mutasawwif, yang ketiga, tuan-tuan, orang yang tak sufi. Tuan-tuan, okay? Sufi itu ashabul wusul, yang sampai kepada Allah Ta'ala. Keikhlasan mereka, fokus mereka, keberkatan waktu mereka, mereka sampai kepada Allah, diterima amalan mereka. Kan? Boleh jadi hamba Allah, tergolong dalam kelompok hamba Allah. Tuan-tuan, tapi ada orang, tuan-tuan, yang kita ni kategori yang sederhana, mutasawwif. Kita bukan sufi, tapi kita cinta orang sufi. Kita bukan ulama, tapi kita menyayangi dan berkhidmat dengan ulama. Maka ini dipanggil sebagai apa, tuan-tuan? Ashab al-usul, orang yang beradab dengan ulama. Kategori yang kedua. Yang ketiga ni kita tak nak pakai ni. Yang ketiga dia sebut apa? Ashabul fudul. Lebih-lebih apa? Makan, cakap, tidur. Maka sebab itu, tuan-tuan, keberkatan waktu diangkat. Orang yang dapat melepaskan fudul, ini benda yang lebih-lebih tak berkaitan ni, dia akan jadi wali Allah Ta'ala. Dia akan dapat apa yang dirasai oleh ulama-ulama yang terdahulu, seperti yang disebut oleh Syekh Zahid Al-Kautsari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, okey, tafsir. Apa je kesimpulan dia? Senang je. Mereka jaga masa, mereka ada keberkatan, memungkinkan mereka menulis banyak. Mendengar kisah-kisah mereka sahaja membuatkan kita rasa kagum. Sampai jumpa kau dengan Syekh Zahid Al-Kautsari, dah meninggal. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, tak jumpa. Dan tadi yang meninggal umur 39, Al-Laknawi, tak jumpa. Tapi, tuan, kita membaca buku ni Nilai Masa ni menyebabkan kita rasa respect, kagum dengan mereka. Tuan, inilah di antara keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karamah, kemuliaan kepada kekasih Allah, pada wali Allah, menjaga waktu, menjaga masa dengan beramal soleh, dengan menulis kitab, dengan berdakwah, dengan berkhidmat. Syekhul Kautsari dalam kitabnya Maqalat Al-Kautsari menyatakan beberapa faktor yang mendorong para ulama memperhambakan diri pada Quran. Kan, tuan-tuan, menjadi khadim Quran lah. Hamba tu hamba Quran, khadim Quran. Apa? Mengajar Quran, belajar Quran, tulis Quran, buka ma'had tahfiz Quran. Apa yang sponsor orang belajar Quran, sponsor guru Quran, wakaf, infak, ma'had tahfiz. Ini semua khadim Quran. Tuan-tuan, nak jadi khadim ni bukan boleh touch and go. Sekali baca, tutup. Tunggu bulan Ramadan esok baca balik. Ada khatam Quran, anak saudara khatam Quran, join. Lepas tu tak ada dah baca Quran. Bukan macam tu, touch and go. Dia mesti sentiasa memperhambakan diri dengan Quran. Setiap hari wirid kita ialah Al-Quran.
Katanya lagi, hasil penulisan terdahulu ulama dalam bidang tafsir adalah satu jumlah yang tak dapat dihitung. Dalam pelbagai metod tuan-tuan, tulisan selari dengan naluri dan sumber rujukan mereka tuan-tuan. Ada yang tafsir Balaghah Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab Kasyaf. Tadi Ruhul Ma'ani tuan-tuan, Imam Al-Alusi. Ibnu Kathir, Imam Ibnu Kathir, dia tentang hadis, tentang riwayah Al-Ma'thur. Ad-Durrul Manthur Imam As-Suyuti. Imam Syaukani tadi apa? Fathul Qadir tuan-tuan. Pergi lagi tuan-tuan, tafsir beratus beribu orang-orang yang mengaji tafsir ni tuan, yang ringkas sikit, Al-Jalalain Imam Suyuti dengan Imam Al-Mahalli, ya tak? Kemudian diterjemahkan Nurul Ihsan, kitab Nurul Ihsan, tafsir Nurul Ihsan, tafsir Jawi, banyak tafsir kan yang ditulis. Semua ulama-ulama gitu tuan-tuan, yang moden sikit tafsir Munir Syekh Wabah Zuhaili, banyak kitab tafsir Syekh Syed Tantawi tuan-tuan, banyak. Hatta pensyarah-pensyarah kita di universiti ni pun ada yang menghasilkan tafsir-tafsir yang baik tuan-tuan. Tayyib, qala, tuan-tuan, saya mohon izin para pembaca yang budiman untuk menyebutkan beberapa contoh. Contohnya tafsir Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari Al-Muhtaraz. Saya tak pernah nampak pun kitab ni tuan. Apakah baca? Nampak pun tidak. Kalau nak try search dalam internet kalau ada Al-Muhtaraz. Sebab kita bahas tadi yang Imam Ibn Taymiyah puji Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dalam bab akidah. Kata Imam Abdul Hasan inilah benteng akidah daripada Mu'tazilah, daripada Jabariyah, daripada kumpulan-kumpulan sesat tu. Kita tak tahu pula rupanya Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala menghasilkan tafsir namanya Al-Muhtaraz. Satu kan. Kemudian tuan, tafsir Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamazani tuan-tuan, yang disebut sebagai Al-Muhit, Tafsirul Muhit, Qadhi Abdul Jabbar tuan-tuan, Tafsirul Muhit, ini tafsir beliau. Kemudian kata Syekh Kausari lagi, antara tafsir yang dia nak share dengan kita di sini iaitu karya Imam Abu Yusuf Abdul Salam Al-Qazwini, namanya Hadaiqu Dzat Bahjah. Itu nama kitab tafsir beliau. Dia kata ringkas pun saya tak pernah jumpa tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, dia kata apa, jumlahnya sekitar 300 jilid. La ilaha illallah, 300 jilid tuan-tuan. Kitab ini, kitab Imam Qazwini ni tuan, tafsir Hadaiq Dzat Bahjah tadi, satu ketika diletakkan dalam masjid Imam Abu Hanifah. Di mana? Imam Abu Hanifah di Baghdad lah, di Kufah kan tuan-tuan. Letakkan masjid Imam Abu Hanifah, diwakafkan oleh penulisnya. Penulis siap 300 jilid, wakaf, letak kat sini, penuh satu library tafsir dia seorang je. Tuan-tuan, wakaf dekat masjid Imam Abu Hanifah radhiyallahu. Sayangnya, malangnya, kenangan. Jadi kenangan sebab apa tuan-tuan? Kitab ni jahanam, wasak, musnah ketika serangan penjajahan Mongol di Iraq kan. Memanglah kitab ni antara yang hilang, yang tak dapat dijejak. Dia punya fihris ada, senarai ada, daftar isi ada, tapi kitabnya dah tak jumpa. Hilang sebab kitab asal dah hilang, tak ada salinan yang lain ketika penjajah kerajaan Mongol menjajah Baghdad, kota Baghdad. Habis. Dan kita pun baca tuan-tuan, ketika serangan tu air sungai menjadi hitam. Dawat pen, dawat kitab tu. Ada yang jahat lagi, kitab tu dijadikan sebagai kandang kuda, kan, tak menghormati ilmu lah. Apa dia tahu dia kafir kan. Kerajaan Mongol tuan-tuan, antara yang terkorban ketika itu ialah kitab Hadaiq Dzat Bahjah 300 jilid karya Al-Imam Abu Yusuf Abdul Salam Al-Qazwini radhiyallahu an. Ini tuan-tuan yang hilang separuh, kalau ada semua pun kita tak baca pun. Ni masalah kita pula kan, tak baca. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kitab yang senang-senang, yang simple-simple kita baca macam buku ni lah. Buku ni tuan, dia tak payah berguru pun kita boleh faham, sebab dia manaqib, dia biografi, dia motivasi, dia bukan hukum kan. Boleh baca. Tapi kalau yang melibatkan hukum, kita kena talaki dengan guru tuan-tuan. Baik. Seorang sastrawan India mendakwa cebisan kitab ini masih tersimpan. Cebisan yang komplit tak ada lah.
Kan, sebab tu kita kan copy paste elok-elok, simpan dalam email kan, supaya tak hilang. Manakala Ibnu Syahin menulis kitab tafsir 1000 juzuk. Imam Ibnu Syahin rahimahullahu taala, mungkin juzuk yang kecil-kecil lah kan. Juzuk ni kan kita jilid ni tak boleh tuan-tuan bayangkan tebal macam ni. Dia mungkin satu juzuk tu tebal ni. Jadi dia ada berapa tadi? 300 apa? 1000. Ataupun dia mungkin jadi nipis lagi. Kan? Jadi tuan-tuan menyebabkan jumlahnya 1000 jilid Imam Ibnu Syahin. 1000 juzuk. Okey. Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, Imam Ibnu Al-Arabi radhiyallahu anhu. Ya, dia buat kitab Anwarul Fajar setebal 80,000 halayan. Dan masih terdapat di salah sebuah perpustakaan di Istanbul. Kata Syekh Abdul Fattah, saya belum pernah menemuinya sepanjang pengajian saya. Kalau Syekh Abdul Fattah kata belum jumpa, kalau saya Dr. Syahdak lagi lah tak jumpa. Tuan-tuan Anwar Al-Fajr, cahaya fajar. Masih disimpan dalam bentuk manuskrip di Istanbul. Mungkin nanti ada ulama-ulama penyelidik buat inisiatif, kerajaan sponsor, mana-mana korporat sponsor keluarkan kitab ni, tulis. Itu dia cara dia nak dapat, nak dihasilkan menjadi rujukan bersama Anwarul Fajar. Kalau tak tuan-tuan, tak rasalah kita nak tengok. Makhtutat ni pula tuan-tuan, manuskrip ni nak tengok, bukan senang-senang juga. Kalau kita mahasiswa ni payah sikit. Kalau mahasiswa mungkin dia ada kernes dia kan, kat pelajar dia boleh pergi masuk, tak nak tengok manuskrip makhtutat. Makhtutat saya nak tanya tuan-tuan, perpustakaan negara pernah sampai tak? Orang KL pun tak sampai perpustakaan negara kan. Perpustakaan negara pun tuan, dia ada jugalah buku-buku manuskrip lama. Masa buat lawatan dulu, dia nak pegang pun tak boleh kertas tu. Kita tak boleh pegang sewenang-wenang. Dia ada alat dia ada ubat dia nak jaga kertas tu jangan rosak. Kalau jumpa buku tu dah rosak, macam mana dia nak pulih? Ini semua tuan-tuan, perkara-perkara yang baiklah untuk memelihara dan memulihara tuan-tuan turas manuskrip peninggalan orang-orang lama, ulama-ulama dulu tuan-tuan ya. Bayangkan Anwarul Fajar ni 80,000 lai. Saya teringat tuan-tuan Dr. Syekh Fadil Al-Jilani, keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Dr. Fadil Al-Jilani. Dia duduk di Turki. Beliau ni tuan-tuan berperanan mengeluarkan semua manuskrip moyang dia, iaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia keluarkan, dia tulis. Saya dapatlah beli dua buku lah. Satu Tafsir Al-Qadiri, yang kedua lagi satu kitab tasawuf, lupa lah tuan-tuan. Dia yang keluarkan dan diterbit, dicetak. Dan benda tu tuan-tuan bukan kerja mudah. Dia mesti ada tim dia kan, dan melibatkan dana yang besar. Kalau ada kerajaan sedar benda ni, ada bajet dia, maka insya-Allah perkara ini dapat dilaksanakan. Okey, Anwarul Fajar. Kemudian tuan-tuan Ibnu Naqib Al-Maqdisi. Tafsir dia berapa? Sama juga. 1000 jilid juga. Dan beberapa juzuk masih utuh tersimpan dalam khazanah di Istanbul. Masya-Allah. Ini tuan-tuan Istanbul isketan bola ni kenapa? Sebab kerajaan Uthmaniyah. Betul? Ini jasa-jasa Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan, tukar asal masjid jadi gereja, dan sekarang ni Erdogan tukar balik jadi masjid. Ini alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Ini semua sumbangan tuan-tuan kerajaan Turki Uthmaniyah. Ya, bahkan bukan hanya kita tahu bahawa athar ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, apa peninggalan Nabi pun banyak ada disimpan di muzium-muzium di Turki, Istanbul. Alhamdulillah. Ini anugerah Allah Ta'ala. Jadi moga-moga tuan-tuan, mana-mana orang yang bersungguh-sungguh menjaga sunnah, menjaga syariah, menjaga kesan Nabi, menjaga peninggalan Nabi, menjaga perkara-perkara baik tuan, Allah pelihara mereka insya-Allah. Okey. Sekali lagi tuan-tuan. Qala, kitab tafsir yang paling tebal yang masih kekal sempurna sampai hari ini namanya Fathul Mannan. Tuan-tuan ataupun digelar nama lain dia iaitu Al-Allami. Fathul Mannan. Ada soalan ke? Tak ada kan? Fathul Mannan ataupun dikenal sebagai Al-Allami. Ini dianggap tafsir yang paling besar, yang paling tebal. Siapa pengarang dia?
Al-Imam Syirazi. Syirazi yang mana? Wallahu alam bisawab. Saya kena cek balik. Tapi setahu saya bukan Imam Abu Ishaq. Yang saya punya kajian master di Mesir dulu, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, dia tuan-tuan setahu saya tak ada tafsir. Dia ada usul fiqh, akidah dan fiqh beliau yang cukup terkenal yang kita rujuk bersama kitab Muhadzab. Tuan-tuan saya rasa bukan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Syiraz ni tuan-tuan bukan Ceras. Syiraz ni sebuah negeri di Iran. Asal Syiraz ni ialah bumi mazhab Syafi'i Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan, Asy-Syirazi. Tapi masuknya Syiah maka bertukarlah segala-galanya. Tuan-tuan, Imam Asy-Syirazi. Tapi yang terkejut pula, kalau Syirazi sekarang mungkin Syirazi Syiah kalau dia di Iran. Ini kita cerita dulu punya cerita lah ni. Asy-Syirazi, Syiraz nama tempat, nisbah dia Asy-Syirazi. Tuan-tuan, nama benar dia kena buat kajian lagi lah. 40 jilid. Okey. Cuma dia tak setempat pula. Tuan-tuan kata Syekh Abdul Fattah, dia tak setempat pula 40 jilid tu. Kenapa? Jilid pertama dekat Mesir, yang lain dekat Istanbul. Satu bawa lagi ke Mesir, yang lain tinggal Istanbul. Dan ada juga saya dengar cerita-cerita yang tak best, tuan-tuan, ada pustakawan dia jual manuskrip tu. Faham? Dia jual. Kalau katalah Perancis nak beli, ini sumbang, ini tulisan ni memang unik, tak ada orang tulis lagi tajuk ni. Dia boleh. Berapa nak beli? 30,000 US dollar. Boleh. 30,000 US dollar, tuan-tuan. Tak payah 3,000 US dollar pun, orang yang tak bertanggungjawab ni akan dirasuah. Dia sanggup mengorbankan menjual nilai manuskrip makhtutat yang sangat berharga itu, tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Jadi saya kira kita berhenti dululah untuk sesi pengajian pada pagi yang penuh keberkatan ini, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada ibu ayah, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin semua yang sempat bersama pada pagi ini. Mungkin agaknya kita simpan kot rakaman ni, tuan-tuan boleh tengok, tak sempat pagi ni boleh tengok kemudian, insya-Allah. Moga-moga Allah memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada tim Masjid Negara, Ustaz Zahir dan the gang yang menyusun jadual kuliah duha dan kuliah-kuliah yang lain. Dan dengarnya ada khabar baik sedikit, insya-Allah KL wilayah persekutuan juga akan memberikan ruang yang lebih besar untuk pengajian-pengajian ilmu, untuk salat berjemaah, salat Jumaat dan sebagainya. Kita sama-sama berdoa, insya-Allah, tuan-tuan. Okey. Dan moga-moga imam yang telah kita sebutkan pada hari ini, Imam Ibn Taymiyah, Imam Asy-Syams Al-Asbahani, Mahmud bin Abdul Rahman, Imam Syaukani, Imam Muhammad bin Ali, dan juga Imam Mahmud bin Abdullah Al-Alusi, juga Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi, dan yang ke-6 iaitu Al-Imam At-Tahanawi Ashraf bin Ali radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu taala anil jami', kerana sumbangan mereka yang begitu besar dalam dunia ilmu, dalam dunia tarbiyah dan dunia dakwah. Tuan-tuan, saya mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang, saya harap bulan depan kita jumpa fizikal di Masjid Negara. Kalau tak dapat pun online pun okey, insya-Allah, tuan-tuan. Terima kasih, tuan-tuan, semoga dapat kebaikan dan manfaat bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.